ولعل هذا هو المعنى الإشاري في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقوله: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. Dan mungkin inilah makna isyarat kepada apa yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana daging yang tumbuh dengan yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. لأن الحرام يجذب الحرام. Ini kerana perkara yang haram itu akan menarik yang haram. الحرام يتولد عنه المعصية والمعصية تتولد عنها المعصية. Dan yang haram itu akan melahirkan maksiat, manakala maksiat itu pula akan melahirkan maksiat yang seterusnya. كما أن الحلال يطيب لحم صاحبه ويجذب الطاعات ويجذب المبرات والبركات كما يجذب المغناطيس برادة الحديد. Maka kebaikan itu akan melahirkan dan mengeluarkan kebaikan, dan demi kebaikan ianya seperti magnet yang menarik kuat besi. فتتولد الطاعة عن الطاعة. Maka taat itu akan keluar dengan taat. ويظل الإنسان يترقى في مراتب الإحسان وليس ذلك إلا ببركة لقمة الحلال. Dan sentiasalah seorang hamba itu akan naik peringkatnya ke martabat ihsan, tidak lain tidak bukan adalah kerana luqmah ataupun cebisan halal yang telah dia makan. وقد رأينا بعض الآباء الأثرياء الذين لا يظنون على أولادهم بمال أو تعليم في أعلى مستوى وفي أغلى المعاهد والمدارس والجامعات. Dan kami telah melihat ada di kalangan ibu ayah yang kaya dan mempunyai keuangan yang banyak, yang meletakkan anak-anak mereka di tempat yang terbaik pada pendidikan, di sekolah yang terbaik dan di universiti yang terbaik. وقد وفروا لهم من سبل الراحة والرفاهة الشيء الكثير. Dan mereka mempunyai kesenangan dan kemudahan dengan pelbagai kemudahan yang diberikan. والمنتظر من مثل هذه التنشئة أن يخرج منها إنسان استثنائي، تعليم خاص رفيع، مستوى اجتماعي مرتفع، رفاهة في المعيشة وتوفر في الوسائل والأدوات. هذا شأنه أن يخرج إنسانا استثنائيا. Maka yang kita harapkan dengan keuangan ataupun dengan keistimewaan yang luar biasa yang diberikan pendidikan yang luar biasa, ditempatkan di tempat yang luar biasa demikian, maka akan keluar seorang yang luar biasa. ثم نرى بعد ذلك أن هؤلاء الأولاد قد خرجوا منحرفين، بعضهم يسلك مسالك الإجرام، وبعضهم يتورط في صحبة السوء، وبعضهم تنزلق قدمه في وحل المخدرات. Dan yang sebaliknya berlaku, kita dapati mereka ini berada dalam keadaan yang menyedihkan, yaitu tidak mendapatkan, tidak berlaku seperti mana yang diinginkan. Mereka terjerumus ke dalam jenayah, mereka melakukan perkara-perkara yang buruk pada sudut akhlak dan juga pada undang-undang. Sebahagian di kalangan mereka ada yang terlibat di dalam dadah dan seumpamanya. ويصير الواحد منهم شؤما على أهله كاسرا لقلوبهم جالبا للأحزان لهم. Dan sehingga mereka menyebabkan mereka ini menjadi orang yang menjadi bala kepada keluarga mereka, menyedihkan ahli keluarga mereka dan menyusahkan mereka. فيأتون ويصرخون ويقولون ما بالنا ما قصرنا في حق أولادنا في شيء، تعليم ومال ومستوى اجتماعي، ما بالهم قد انحرفوا هكذا. Lalu mereka menjerit-jerit mengatakan bahawa apa yang telah kami lakukan, kami berikan pendidikan yang istimewa, kami berikan kepada mereka dengan harta dan kedudukan dan kebaikan, tapi apa yang mereka lakukan sehingga mereka boleh terjerumus melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. فإذا بحثت وراء ذلك في الجذور وجدت أن الأب يعمل في شيء لا يرضي الله
وأن الرزق الذي يطعم به أولاده فيه حرام فيسري شؤم الحرام من الطعام إلى الأبدان فكأنه يطعمهم سما ناقعا. Lalu ketika mana kita melihat dengan terperinci dan lebih mendalam, maka kita akan melihat rupa-rupanya ayahnya adalah orang yang telah memberikan anaknya dengan makanan yang haram dan telah memberikan dengan pendapatan yang haram. Lalu akhirnya berhasillah kepada anaknya tersebut menjadi racun atau diberikan makan racun kepada anaknya yang boleh menyebabkan berlakunya kematian. ثم يتلف الأرواح ويفسدها ويجعلها تميل إلى أماكن الخبث ومواطن المعصية. Racun yang menyebabkan boleh mematikan jiwanya sehingga menyebabkan dirinya menyukai tempat-tempat yang buruk dan tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. بخلاف رجل آخر سعى على أولاده بالحلال وربما لم يكن يستطيع أن يوفر لهم من سبل العيش والرغادة والرفاهة ما وفر الرجل الأول لأولاده. Berbeza dengan seorang lagi lelaki atau seseorang, di sini lelaki itu seseorang maknanya, yang mana berusaha dengan sungguh hatinya untuk mencari yang halal, walaupun kemungkinan dia tidaklah sebanyak keuangan dan harta yang dimiliki oleh lelaki yang tadi atau seseorang yang tadi diberikan contoh, tetapi dia berusaha memberikan yang halal dan mencari yang baik untuk anaknya. Lakinnahu taharra tiba al-luqmah fatabat luhum awladihi wa ta'attarat arwahuhum bibarakatil halal. Lalu diberikan kepada anaknya tersebut dengan makanan yang halal, maka itu menumbuhkan diri mereka dan terbit wangian kebaikan daripada diri mereka tersebut. Wa yuhaddithuni ahadul asdiqa wa huwa min ulama'i syari'ati al-an anna abahu safara wa tarakahu huwa wa ikhwatuhu liyas'a fi talab ar-rizq fi baladin ajnabi fi sinnin hassas لكل الأولاد هؤلاء. Ada seorang daripada sahabatku, kata Maulana Syekh, bahawa beliau ini sekarang merupakan salah seorang ulama dalam ilmu syariah, menceritakan kepada beliau bahawa ayahanda kepada sahabat Maulana ini, ayahnya dulu pernah bekerja di luar mencari rezeki dan meninggalkan mereka dan dia dan juga keluarganya, abang-abang adiknya. Kata ketika mana umur mereka umur yang sangat memberi kesan, yakni umur pemuda-pemuda yang memberi kesan dengan jiwa mereka tersebut. يقول لي ذلك العالم الصديق فلما عاد والدي بعد عدة سنوات من التغرب لطلب الرزق وجد كل واحد منا أنا وإخوتي في مكان مرموق، منا من صار مدرسا في الجامعة ومنا من ترقى في وظيفته ومنا من نجح في دراسته وكان من أوائل دفعته وهكذا. Dan bila mana ayahnya pulang daripada permusafiran mencari rezeki tersebut, dilihat kami adik-beradik, kata sahabat kepada Maulana, berada pada tempat yang mulia. Ada yang menjadi ketua di tempatnya ataupun mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan ada yang di madrasah ataupun di tempat pengajiannya mendapat tempat yang pertama, dan semuanya dengan cemerlang dan kebaikan. فقال لوالده بعد أن عاد وهو يتفاخر أمامه بما وصل إليه من التفوق هو وإخوته ما رأيك أيها الوالد فيما نحن فيه. Lalu bila mana ayahnya melihat perkara tersebut, lalu ayahnya pun berkata, wahai anak-anakku, dengan apa yang telah kamu perolehi, apa pandangan kamu dengan apa yang telah kamu dapatkan ini? لقد غبت سنوات عديدة وعدت ووجدتنا والحمد لله في أحسن حال. Dan kamu telah pergi dan keluar daripada negeri ini dan kamu balik semula ke tempat ini, melihat kami dalam keadaan demikian, dengan keadaan yang baik.
فقال له والده رحمه الله: وهل كنت يا بني تنتظر غير ذلك؟ يا بني لم أكن أطعمكم إلا الحلال. Saya mohon maaf, tadi yang menyebutkan tadi adalah anak-anaknya. Anak-anaknya mengatakan kepada ayahanda mereka, apa pandangan kamu wahai ayahanda? Kamu pulang melihat kami dengan keadaan begini, berjaya, cemerlang. Lalu ayahnya mengatakan bahawa wahai anak-anakku, tidakkah kamu tahu bahawa sebenarnya aku berusaha untuk mendapatkan makanan yang halal dan rezeki yang halal untuk diberi makan kepada kalian. الواحد منا يخاف على أولاده ويفكر: يا ترى هل أشتري لهم وثيقة تأمين على الحياة؟ ربما أموت، من الذي سأنفق عليهم؟ Bahkan orang bimbang, takut kalaulah dia mati terlebih dahulu, maka adakah perlu saya membeli insurans nyawa untuk anak saya terlebih dahulu sebelum saya mati? يا رب أنا لا أستطيع متابعة أولادي بالشكل التام، أنا أخشى عليهم من صحبة السوء. Dia ada yang bimbang, takut, wahai Tuhan, mengadu kepada Allah. Saya bimbang, takut nanti saya mati dan seumpamanya anak-anak saya nanti berkawan dengan orang-orang yang jahat. فنقول له: عندك وثيقة ربانية بحفظ الأولاد. Dan kita katakan kepada mereka, di sisi kamu ada wasiqah rabbaniyah, yaitu daripada Allah Azza wa Jalla yang boleh untuk mendapatkan penjagaan kepada anak-anakmu. احرص على إطعام أولادك الحلال واتركهم ولا تخش عليهم شيئا. Jaga sungguh-sungguh, berikan perhatian untuk memberi kamu anak-anak kalian dengan makanan yang halal, maka Allah akan menjaga mereka. فقد حفظ الله سبحانه وتعالى أولاد غيرك لما كان الجد الأول رجلا صالحا. Dan Allah Ta'ala telah menjaga bukan hanya anakmu, tetapi pernah dijaga oleh Allah Ta'ala anak kepada anak, kepada anak, kepada anak, kepada anak, yang merupakan datuknya yang tadi diceritakan, disebabkan karena menjaga perkara ini. لكنك مع ذلك لابد عليك أن تتعامل بحكمة في أثناء تربيتك لأولادك. Dan pun begitu, perlu bagi kita untuk meraihkan dan melihat dengan hikmah ketika mana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita.